Engkau maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka. Yang tu betul mendoakan celaka. Doa celaka ni maknanya menebut, meminta, mengharap, memohon benda-benda yang tak patutnya, benda-benda yang tak baik pada orang lain. Terhadap siapa saja daripada makhluk Allah ini. Siapa saja. Kalau kita pergi surau, hilang selipar, jangan masuk balik buat sembahyang hajat. Ya Allah, betul-betul kudung dah kaki dia. Allah. Hilang selipar je pun. Selipar pun kedai RM2 je. Sampai doa orang kudung kaki je. Allah, teruk sangatlah gitu. Kan? Eloklah doakan dia pada kebaikan. Moga-moga dia insaf lah. Janganlah buat lagi. Kita berdoa biarlah selipar yang dicuri aku ni, selipar yang terakhir diambil selipar orang lain. Lepas tu dia tak ambil dah. Atau kita kata kita halalkan lah. Mungkin dia nak balik jauh tak selipar. Kalau dia pulangkan besok, pulanglah. Tak pulang pun tak apa lah. Itu lebih, hati kita lebih sejahtera. Dia punya kesan tu, hati kita lebih sejahtera. Kalau kita duduk marah-marah, selipar pun tak dapat dah. Itu satu hal. Lagi satu, jiwa pun tak tenteram. Sampai naik atas sampai masuk meeting pun hati bercakap geram. Siapa yang punya kerja ni, siapa ni, macam-macam lah. Dia hati dia, masalah dia kacau kat hati kita. Dia kacau kat hati kita. Lepas tu yang lagi takut lagi satu, kadang-kadang dia timbul syak. Syak pada orang ni, syak pada orang ni. Orang ni ambil ke, orang ni ambil ke. Jadi timbul pula syak berlangga pada orang lain pula. Jadi dia punya akibat tu, dia berpanjangan. Dia bersambung-sambung. Dan melahirkan benda-benda yang tidak baik. Jadi paling elok kita tutup lah. Kita keluar surau, dia pun hilang, dah lah. Maknanya tipu ni jodoh dia dengan aku dah habis. Itu je. Cakap gitu juga lah. Adalah kebaikannya yang Allah takdirkan. Mungkin kita pakai tipu ni nanti, tipu ni koyak, tipu ni putus tengah jalan. Dan kaki kita kena luka, kena kaca. Wallahualam, tak tahu. Wallahualam, kita tak tahu. Tapi bersangka baiklah. Bersangka baiklah. Apa jua yang berlaku, bersangka baiklah. Termasuklah benda-benda yang kecil-kecil yang lain kadang-kadang yang kita tak bersangka baik. Bila tak bersangka baik kadang-kadang kita tak nampak yang mengatur benda ni, kejadian yang berlaku ni adalah Allah. Allah yang aturkan benda ni berlaku. Kita tak perasan. Jadi akibatnya timbul rasa marah. Timbul rasa marah. Dia mendoakan celaka ni bila timbul rasa marah. Bila timbul rasa marah. Marah yang tak tentu arah ni, dia kebanyakannya datang daripada hati yang tak baik . Datang daripada hati yang tak baik. Jadi dalam kitab boleh salin kataan ni dalam kitab Nasaihul Ibad. Boleh salin benda ni bagus. Nasaihul Ibad dia kata apa? Nasaihul Ibad dia kata apa? Sebab apa? Mendoakan celaka orang lain ni, dia datang daripada hati yang marah, hati yang tak berapa cantik lah, tak bagus. Dia kata apa? Sesungguhnya dalam kitab tu kata, hati yang rosak disebabkan oleh 6 perkara. Dia cakap dalam kitab ni lah. Hati tu rosak disebabkan 6 perkara. Pertama apa? Sengaja melakukan dosa dengan harapan kelak taubatnya diterima. Ini nombor satu sebab hati manusia ni rosak. Dia sengaja buat dosa. Lepas tu dia harap nanti bila dia taubat nanti Allah terima. Dia buat dosa dengan sengaja. Dia sengaja buat. Atas ikhtiar dia buat. Lepas tu dia harap Allah terima, taubat dia akan datang. Sikap ginilah antara sebab menyebabkan hati terosak. Bila hati terosak, dia akan cakap benda yang rosak-rosak. Lidah tu akan cakap benda rosak-rosak. Lidah ni akan ngumpat, lidah ni akan makin hamun orang, lidah ni mudah je nak cakap celaka kat orang lain. Mudah je kan. Motor potong kita, slow. Mampu lah kau bagus. Cakap. Itu mendoakan celaka pada orang lain tu. 8 minggu bawa kereta, sekali tu je motor potong. Hari-hari pergi kerja tak ada motor potong cara yang bahaya, tak ada pula. Tapi sebab hati tu tak berapa bagus, dia akan keluarkan perkataan yang tak bagus. Kenapa? Didoakan celaka. Didoakan celaka. Ini banyak berlaku lah pada diri kita. Nombor 2 dia kata apa? Punyai ilmu tetapi tidak mahu mengamalkannya. Ini kitab Nasaihul Ibad.
nasihat kepada hamba. Imam Nawawi Al-Banten. Imam Nawawi Banten. Pengarang dia Imam Nawawi Banten. BNTN, Banten. Punca kedua hati rosak apa? Ada ilmu tak amal. Punca pertama tadi hati rosak kenapa? Sengaja buat dosa. Lepas tu dia kata harap Allah ampunkan, terima taubat dia. Itu nombor satu. Nombor dua tadi, punya ilmu tapi tak amal. Rupanya dia beri kesan pada hati. Hati boleh rosak. Bila hati rosak, keluarlah perkataan-perkataan yang tak baik. Okey. Nombor tiga, beramal namun tidak ikhlas. Bukan tak semayang. Bukan tak mengaji. Bukan tak puasa. Beramal. Bukan tak sedekah. Bukan tak baca Quran. Ini nama beramal. Tapi syarat untuk Allah terima amal itu tak ada. Tak ada apa syarat itu. Syarat itu adalah ikhlas. Dia baca Quran betul. Ikut tajwid, ikut ini, ikut adab betul. Tapi satu benda dia lalai nak jaga, nama dia ikhlas. Bila tak ikhlas, Allah tak terima amal. Maksud Allah tak terima amal, Allah tak beri pahala. Bila Allah terima, dia akan balas. Allah terima, dia akan balas. Dan dibalas dengan pahala. Tapi Allah nak tengok hati kita dulu. Kita beramal ni kerana apa? Macam kita datang belajar macam ni lah. Lepas tu nak kena ajar diri kita lah. Bila turun dari pejabat, nak pergi surau, kita betulkan niat kita lah. Ya Allah, aku turun surau ni, aku nak sembahyang jemaah, aku nak belajar ilmu agama. Hasrat aku supaya engkau redha dekat aku. Kita cakap dengan diri kita gitu. Kita latih lah. Latih beritahu diri kita supaya dia tidak terpesong pada niat yang lain. Maknanya kita turun ni bukan sebab kita malas nak pergi makan. Bukan. Kita turun ni bukan sebab pasar tani dah tak ada. Bukan dah tak ada, belum buka. Tak ada lagi pasal ni? Tadi lalu tengok. Ada event? Dah ada dah? Rasa tak nampak lagi. Sejak PKP tu. Dah ada dah? Dah tak ada dah? Oh, maknanya lepas ni tak ada lagi lah pasar tani tu? Tak tahulah. Tapi sejak PKP, sejak pasal tani tak ada, ramai yang nampak orang kat surau. Itu bagus dia tu. Orang perempuan lah, orang lelaki ni kau tahu pasal tani ke pasal apa, tak mari juga. Bagus juga. Apa nak kata tadi? Dia beramal namun tak ikhlas. Betul, nak ikhlas ni nak kena latih cakap dengan diri sendiri lah. Nak kena latih cakap dengan kita. Kita beritahu diri kita. Macam mana kita kata COVID ni kita jaga kita, nak ikhlas ni kita cakap dengan diri kita. Kita turun pergi surau, kita cakap diri kita. Aku nak pergi surau ni, ya Allah, aku nak beramal dengan betul. Aku nak belajar ilmu engkau, aku nak beramal dengan betul. Aku buat ni semata-mata harap engkau redha dekat aku. Itu kerana Allah lah. Aku turun surau ni aku nak belajar. Ni ilmu tasawuf ni fardu ain. Kerana engkau suruh aku, engkau yang perintahkan aku untuk aku belajar fardu ain. Apa tu nama dia fardu ain, wajib. Aku turun ni atas kewajipan aku sebagai orang Islam. Kerana semata-mata perintah dan arahan engkau. Cakap dengan diri kita gitu. Supaya apa? Dia dilatih untuk ikhlas. Tu yang kita dalam niat semayang kan. Kerana Allah Ta'ala. Jadi dia diajar tu. Kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan padu atas diriku kerana Allah Ta'ala. Inilah wang pengganti beras fitrah kan. Untuk diri saya dan tanggungan saya kerana Allah Ta'ala. Saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Saja aku tayamum untuk mengharukan solat kerana Allah Ta'ala. Pada niat-niat yang khusus dia disebut kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Dia nak kita betulkan niat kita. Ikhlas tu lah. Ikhlas tu. Jadi kita pergi kerja ni kita niat lah. Ya Allah, aku kerja ni nak tanggung keluarga aku kerana engkau. Kerana aku nak tolong suami aku kerana engkau. Bila kita buat kerana Allah Ta'ala, kalau ada orang kata apa-apa pun kita tak kisah. Bukan aku buat kerana engkau. Aku tak buat kerana engkau, aku buat kerana Allah, bukan kerana engkau. Orang kata dia ni dalam belagak macam ustazah tiap-tiap hari pergi surau. Aku buat bukan kerana engkau.
Tak, kau cakap apa kau cakap lah. Bukan kerana kau. Tak kena dengan kau. Filem ni kau tak masuk. Filem cerita ni kau tak masuk. Aku buat ni kerana aku harap satu benda je. Apa? Allah redha kat aku. Allah rahmati aku. Allah ampunkan aku. Dan tunai tanggungjawab aku sebagai orang yang beragama. Apa? Aku pergi belajar. Aku tunaikan solat. Aku tutup aurat kerana Allah. Tu dia kata kerana Allah tu. Itu nama dia ikhlas. Ikhlas. Kalau beramal tak ikhlas, nanti hati jadi rosak. Kenapa? Dia ada niat-niat yang lain. Dia ada niat-niat yang lain. Kenapa datang? Nanti tak datang, nanti bos kata lama tak nampak kau kat surau. Bos surau. Bos surau WhatsApp. Dah lama tak nampak datang. Dia kan dia cakap aku tak datang pula. Habis aku datang. Bukan kerana dia. Bukan kerana dia. Tapi kerana Allah. Tu nama dia ikhlas. Tu nak kena ajar diri kita ikhlas. Kerja ikhlas kerana Allah. Nak tanggung keluarga. Tu semua kerana Allah. Ikhlas betul-betul. Bukan kerana siapa. Okey. Kalau tidak nanti apa? Hati rosak. Nombor 4, dia katakan apa? Apa punca hati rosak ni? Kita nak belajar ni kenapa? Supaya jangan hati rosak. Nanti mulut keluarkan perkataan yang tak baik. Hati kalau rosak, mulut main jahat. Maki orang sini. Caci orang sini. Ini celaka orang lain ni. Nombor 4, dia kata apa? Memakan rezeki Allah namun tidak syukur. Makan rezeki Allah namun tidak syukur. Syukur ni dia ada pada lafaz, dia ada pada rasa lah. Pada lafaz tu kurang-kurangnya dia sebutlah alhamdulillah. Biasa kan dah makan, bangun aja, first thing first. Apa? Alhamdulillah. Biasa kan? Biasa dengan itu. Minum, letak je cawan, alhamdulillah. Belajar, bangun je, alhamdulillah. Pergi kelas agama, sampai je, alhamdulillah. Kenapa? Allah izinkan kita sampai untuk duduk belajar. Di sini terdapat satu pengumuman. Tadi cakap. Dah, itu je. Tak cakap ke saya tak dengar? Ada tak pengumuman? Tak ada? Ingatkan tinggal aku yang problem ni, tiba tak dengar. Okey, makan rezeki Allah tak syukur. Ni jaga-jaga ni, dia boleh kesan pada hati. Kesan pada hati. Belajarlah. Walaupun makan kerupuk 2 keping, alhamdulillah. Walaupun makan sikit. Walaupun makan nasi lemak, alhamdulillah. Kalau makan nasi lemak lauk paru pun tak ada, alhamdulillah. Makan kari pap sekeping, alhamdulillah agak. Tak ada alhamdulillah. Marah lagi ada. Ini kerja banyak lah, aku dapat makan kari pap memang mulut bobo. Alhamdulillah engkau boleh makan, tahu tak? Alhamdulillah engkau boleh makan. Ada orang tak boleh makan lagi. Ada orang duit dia banyak, dia tak boleh makan kari pap lagi. Dia hanya makan pakai tiup, masuk dalam hidung, masuk dalam tekak. Ada orang macam tu kat hospital. Betul? Ada orang duit dia banyak, ini tak boleh makan, tak boleh makan. Ada orang dia kaya raya, nak makan, anak-anak dia jaga, isteri dia jaga. Bah, ni tak boleh bah, kecil manis. Bah, tak boleh bah, darah tinggi. Bah, ni tak boleh bah, gaut. Duit banyak. Duit ada, nak beli apa boleh beli. Tapi tak boleh makan. Kenapa? Allah dah bagi dia penahan. Penahan dia apa? Penahan dia penyakit. Jadi kita ni boleh makan, syukurlah. Makan rezeki, syukur, hati kita jadi baik. Makan rezeki, tak syukur, hati dia rosak. Tu beza dia. Amal ikhlas, hati jadi baik. Amal tak ikhlas, hati jadi rosak. Sengaja buat dosa, harapkan keampunan, taubat diterima, hati jadi rosak. Ada ilmu, tak nak amal, hati jadi rosak. Ada ilmu, amal, hati jadi baik. Amal ikhlas, hati jadi lagi baik. Tu dia punya kawan-kawan kena ada tu. Ilmu mesti amal, amal mesti ikhlas. Makan rezeki mesti syukur. Tu latih sebut alhamdulillah. Banyak-banyak sebut alhamdulillah. Pergi kerja dah sampai, alhamdulillah. Sampai rumah, balik kerja, alhamdulillah. Bukan saja sebut, tapi lidah. Tengok anak sihat, alhamdulillah. Hantar anak nursery, balik ambil, anak okey, boleh senyum, boleh ketawa, panggil mama, panggil ayah, alhamdulillah. Anakku sihat ni hari. Alhamdulillah. Latih. Lama alhamdulillah ni dia tidak akan lekang dari bibir kita.
Kita buat kerja, bos bagi benda suruh buat, kita dah berjaya buat, Alhamdulillah. Banyak benda yang kita kena Alhamdulillah sebut, puji Allah. Kenapa? Allah yang mengizinkan benda ini berlaku. Diizinkan. Bukan sebab kekuatan kita, diizinkan. Nombor 5, apa dia kata? Tidak reza dengan pemberian Allah. Itu juga menyebabkan hati itu rosak. Tidak reza. Allah takdirkan diberi kita begini, kita tak reza. Cubalah belajar. Minta dengan Allah, berilah kepada kita sifat reza. Tidak reza pemberian Allah. Tidak reza. Bukan pemberian Allah ni bukan pada kita saja, pada orang lain. Orang lain dapat naik pangkat, kita tak dapat naik pangkat, kita tak reda. Kita kata macam-macam. Yang lebih takut nanti datang rasa dengki, datang rasa hasad. Datang rasa hasad, kita bakar buku amal kita. Dia makan amal kita macam mana api makan daun yang kering. Jaga-jaga. Ini kat organisasi banyak berlaku. Terutama bila pemilihan naik pangkat, pemilihan anugerah, apa? APC, ACP, APC. Anugerah apa? Perkhidmatan cemerlang. Waktu itulah ramai yang mendapat dosa-dosa mengumpat. Kau tak jagalah. Kau tak jaga. Tiba-tiba dia dapat. Macam mana dia dapat? Mulalah. Ada kata dia pakai kipas, ada kata dia pakai aircon. Macam-macam lah. Dia macam kekuatan keluar ni. Ada kata kau keep aircon kau 1 horsepower, dia 2 horsepower. Aircon kau tak cukup kuat. Macam-macam lah. Mula ngumpat ni. Ni ngumpat. Tak puas hati. Ini punca apa punca hati lah. Dia dapat cara tu betul ke tak betul, itu urusan dia lah. Dia jawab lah dengan Allah nanti. Kita tak dapat, tak adalah. Dah lah, habis cerita lah. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat lah untuk kita. Daripada hati kita sakit kat hati kita sendiri pun nak buat apa. Dan macam-macam lagi lah. Dalam organisasi ni banyak benda-benda kadang-kadang yang menimbulkan dosa dalam kerja. Dia dosa dalam kerja ni yang bahaya ni. Dosa dalam kerja. Sebab kita, masa kita kalau kita faham kebanyakan yang habis kat kerja tau. Kalau kita congak betul tak? Kita keluar rumah pukul berapa? Pukul 7. Kita balik pukul berapa? Pukul 7. Dah 12 jam. Sampai rumah pukul 7, 12 jam. Tidur berapa jam? 6 jam. Dah 18 jam. Jadi baki 6 jam tu kat rumah. Kalau kat rumah lah. Kalau kat rumah, kalau ada hal pergi beli gini-gini. Jadi yang tanpa kerja, tanpa tidur, hanya 6 jam je sebenarnya. Hanya 6 jam. 6 jam ni lebih kurang 30% je. Betul tak? Daripada 24 jam. 30% ke? Tak sampai. 6, 12, 18, 24. 25% je. Tapi 7 pagi, 7 malam ni 12 jam sehari. Maknanya kebanyakan hari kita habis dekat kerja. Lepas tu lah jadikan kerja ni lombong kita buat pahala. Tahu? Kalau kita banyak dosa dalam kerja ni, tu yang susah lah. Bahaya lah. Maknanya separuh daripada umur kita nanti berlarutan dengan dosa. Tu nak kena jaga-jaga lah. Kerja ni nak kena jaga-jaga. Nak kena pilih kawan. Nak kena tahu dengan kawan siapa nak kumpul, dengan kawan siapa tak nak kumpul. Mana geng-geng yang kita kata ni dia boleh create benda-benda ngumpat ni. Kalau boleh jangan duduk sama-sama dengan dia. Kau nak selamat tengah hari, jangan duduk kumpul-kumpul dekat tingkat 5, duduk kumpul-kumpul tingkat 3, jangan kumpul kedai makan, jangan. Nak selamat duduk surau. Duduk surau selamat. Rasanya sekarang ni tak ada orang ngumpat, betul tak? Semua orang diam. Tak kira lah berangan ke tidur ke apa ke, lantak kau lah. Janji kau tak ngumpat. Duduk seorang, pandang. Tapi kepala otak ingat lain. Ni balik kan nak masak apa ni. Kau-kaunya tak duduk dengan kawan, tak bercerita hal orang. Tak apa. Kau-kaunya tak ada buat dosa. Tu yang kena jaga-jaga. Nombor 6, dia kata apa? Mengkebumikan jenazah, tetapi tidak mengambil pelajaran daripada kematian. Ni 6 perkara ni yang buat hati rosak ni. Jaga-jaga dah. Jadi kita tengok tujuan kita ambil kata-kata ulama' dan kitab-kitab mereka ni. Ini pengalaman mereka dan ini mereka kaji daripada Al-Quran dan hadis, kitab-kitab ulama' mutabar. Jadi mereka simpulkan ni, kita kena perhati 6 perkara ni lah. Jangan ada perosak-perosak hati ni.
Jangan ada pura-pura rosak hati. Jangan sengaja buat dosa. Jangan ada ilmu tak ada amal. Jangan ada amal tak ada ikhlas. Jangan makan rezeki tanpa syukur. Jangan tidak redha pemberian Allah. Jangan ke bumi orang tak ambil iktibar. Ni 6 ni kita jaga sungguh-sungguh. Maknanya kalau nak hati tu baik, jangan buat dosa. Satu. Tapi terus-menerus bertaubat. Rasa taubat kena ada, rasa dosa kena ada. Cuma jangan buat dosa. Lagi, bila ada ilmu, amal. Tu hati jadi baik. Nombor 3, bila amal, ikhlas. Tu hati akan jadi baik. Nombor 4, bila makan rezeki, syukur. Tak kira makan apa lah. Makan rezeki Allah, mesti dijawab dengan syukur. Nombor 5, dia kata apa? Allah beri apa-apa kat kita, kita belajar berdamai dengan hati kita. Untuk apa? Untuk redha. Ajar diri kita redha. Itu nombor 5. Nombor 6, pergi ziarah kematian ke, pergi lihat kematian ke, pergi dengar berita kematian melalui WhatsApp, melalui Facebook JKR. Baru-baru ni ada siapa meninggal tu? Dah ada pencen kan? Siapa saya tengok dalam Facebook tu? Mantan dah pencen kan? Dah pencen katanya. Baru-baru ni lah, beberapa hari ni. Kita baca, ambil iktibar. Satu hari nanti nama aku ni dekat Facebook Surau JKR ni. Nama aku. Walaupun aku dah pencen, kalau orang dapat tahu maklumat, dia masukkan. Satu hari ni dia nama kita. Atau mungkin tak sebab pencen, nama kita dah keluar. Nama kita dah keluar. Hari ni orang uruskan, hantar jenazah sana, jenazah sini, tolong. Satu hari nanti dia hantar jenazah kita. Jadi ambil iktibar. Kalau tak ambil iktibar, hati rosak. Hati rosak. Hati rosak. Okey. Bila hati rosak nanti, akibat dia apa? Lidah akan mudah mencelakakan orang lain. Antaranya, lidah akan mudah maki amun orang lain. Kenapa? Hati rosak. Lidah akan mula mengeluar kata-kata mengumpat. Hati rosak. Lidah mula mengeluarkan kata-kata dusta. Kenapa? Hati rosak. Semuanya berpunca daripada hati. Jadi, jaga-jagalah kuman-kuman yang merosakkan. Itulah yang 6 kuman yang besar tadi yang disebut tadi lah. Kita ambil perhatian lah. Kita tahulah proses-proses ni, jaga-jaga. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka terhadap siapa saja daripada makhluk Allah. Ini jangan doakan celaka. Jangan doakan celaka pada orang lain. Jangan sesekali doakan celaka pada orang lain. Ini tak bagus lah. Kadang-kadang dia datang daripada hasil cemburu. Kita tengok orang ni gaji dia rendah je, pangkat pun tak tahu apa. Kita nampak dia kat parking dia bawa kereta. Dia kata belagak. Dia tak belagak. Kita je kata dia belagak. Dia biasalah bawa kereta mesti dia bawa. Kan? Macam biasa dia bawa kereta. Dia lalu sebelah kita. Kita kata ni nak action kat aku. Ni tentang aku kereta buruk, aku kereta baru. Belagak. Ni daripada hati yang rosak. Padahal budak dia selamba dia bawa kereta. Biasalah bawa kereta. Betul tak? Mungkin bapak dia kaya. Mana kita tahu. Betul tak? Memang dia kerja pangkat rendah. Memang grade dia D19. Kita di G41. Kita pakai kereta buatan Malaysia. Dia sepatunya dari Paris. Bajunya dari Paris. Sepatunya daripada Itali. Betul? Kita kata berlagak betul budak ni. Baru grade di G19. 19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini terdapat satu pengumuman. Cepat cakap. Sukacita dimaklumkan cawangan pengurusan psikologi bahagian pengurusan sumber manusia Kementerian Kerja Raya sedang menganjurkan sambutan Hari Psikologi KKR bagi tahun 2020 yang bertemakan psikologi ketahanan diri dalam menghadapi pandemik COVID-19 seperti ketetapan berikut. 22 September 2020 bersamaan hari Selasa 9 pagi hingga 4.30 petang, Bilik Mawar tingkat 12 Blok B Kompleks Kerja Raya. Pelbagai aktiviti dan pameran menarik diadakan seperti berikut: kempen derma darah, pendidikan kesihatan, perkhidmatan dan aktiviti bersama akrab, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit AKPK, pelbagai kantor jualan menarik. Ulang
Kementerian Kerja Raya sedang menganjurkan sambutan Hari Psikologi KKR bagi tahun 2020 yang bertemakan psikologi ketahanan diri dalam menghadapi pandemik COVID-19 seperti ketetapan berikut. 22 September 2020 bersamaan Hari Selasa, 9 pagi hingga 4.30 petang, Bilik Mawar tingkat 12 Blok B Kompleks Kerja Raya. Pelbagai aktiviti dan pameran menarik diadakan seperti berikut: kempen derma darah, pendidikan kesihatan, perkhidmatan dan aktiviti bersama akrab, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit AKPK dan pelbagai kaunter jualan menarik. Sehubungan dengan itu, semua warga Kerja Raya adalah dijemput hadir bagi memeriahkan lagi program tersebut. Sekian dimaklumkan dan terima kasih. Okey. Aku mau lupa kat mana tadi. Yang keenam. Tadi yang enam tadi Mengemumikan jenazah namun tidak mengambil pelajaran. Siapa ada masalah psikologi COVID-19 ni pergi. Pening ke, bingung ke, apa murung ke, pergi lah. Tu ada program tu, bagus satu program tu. Okey, dan jikalau ada seseorang yang menzalimi engkau, Imam Ghazali dia pesan begini, kalau ada orang zalim kita, dia kata, maka serahkan urusannya kepada Allah. Ni dia ajar gitulah. Serahkan urusannya kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Kenapa kena kata gitu? Disebutkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya, saya baca makna sebab saya tak bawa spek. Nanti saya salah sebut dalam perkataan ni. Saya tak bawa spek, tak nampak. Ini pun saya agak-agak ni. Sesungguhnya orang yang terkena zalim itu mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya. Innal mazlulu malayad'u ala zalimihi hatta yukafiyahu summa yakunu lizzalimi fadlan indahu yutalibuhu yaumal qiyamah. Orang yang terkena zalim itu mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya, sehingga satu kecelakaan yang dibalakan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterima. Mungkin jadi macam inilah. Macam saya kata tadi lah. Kita keluar surau, slipper hilang. Dadan tu angkat tangan. Ya Allah, kudungkan tangan dia. Kali betul kudung tangan, kudung kaki. Dia keluar-keluar tak tahu kenapa dia accident dengan slipper yang dia pakai, kudung kaki dia. Itu dia kata ni. Maka orang yang pada mulanya zalim tadi telah menjadi kena zalim pula, lalu ia menuntut haknya pada hari kiamat. Itu akibat tu. Nanti kata orang yang kena zalim yang berdoakan celaka atasnya. Dia curi slipper je, kita pergi doa kaki kudung. Tak padalah curi slipper kaki kudung. Slipper buruk, kedai RM2 pergi. Tak pada, betul lah janganlah sampai begitu sekali. Kenapa? Kalau Allah makbulkan, nanti dia berhak untuk menuntut. Kenapa? Dia kata tak patut engkau doakan aku kudung kaki. Aku cuba curi slipper kau RM2 je. Nilai kaki aku ni bukan RM2. Nanti dia boleh berhak didakwa kita ke akhirat. Termasuklah benda-benda lain ni. Lepas tu kalau orang curi, doakan dia, serahkanlah urusan dia kepada Allah. Moga-moga Allah beri dia jalan untuk taubat. Allah beri jalan dia untuk faham. Agama ni macam mana? Tak boleh simply ambil hak orang. Begitulah. Jangan doakan dia, ada orang macam tu. Tak boleh lah gitu. Ini maknanya kita mendoakan kecelakaan pada orang lain. Kadang-kadang dekat asrama, hilang pensil box, malam baca Yasin 3 kali. Saya dengar cerita dulu ni. Hilang pensil box je, malam baca Yasin 3 kali. Bagi orang tu punggung dia panas lah, pulang pensil box balik lah. Pensil box je. Pensil box je.
Takut nanti dia dapat balasan yang tak setimpal dengan apa dia buat, dia berhak untuk menuntut balik pada hari kiamat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali ni. Ada orang dia mudah aja, hilang aja sikit je, baca Yasin, sembahyang hajat, minta ni Jahannam lah, ni baca macam-macam lah. Buat sembahyang hajat 7 malam, doakan Jahannam orang ni gini. Tak wajar lah, tak disuruh gitulah. Bila engkau dizalimi, engkau serahkanlah urusannya kepada Allah. Allah tahulah nak buat macam mana. Serahkan urusannya pada Allah. Takut nanti kita doa, dia terkena balasan terlebih daripada sepatutnya. Nanti dia akan hak, tuntut balik hak itu di akhirat kelak. Tu dia kata ginilah. Lepas tu kita kena faham lah ni. Semoga Allah beri kita faham lah pada perjalanan ni. Perjalanan yang berlaku hari-hari dalam kehidupan kita. Macam-macam. Kita nak pergi kerja, kita balik kerja dekat parking. Kat sini mungkin tak jadilah. Kat komplek-komplek baru beli wine suku, turun-turun. Side mirror dua-dua tak ada. Tak pedih ke? Pagi tadi baru lap side mirror, cantik ke? Baru cakap, cantik side mirror aku. Turun side mirror kena curi. Saya boleh buka kan? Boleh buka. Dia boleh buka pakai alat kan? Side mirror hilang. Punya geram teruam kat tangan. Angkat motor angkat tangan. Ya Allah, kau kudungkan tangan dia. Allah. Kalau betul kudung, nanti ke akhirat tuntut balik. Kenapa? Tak pada ambil side mirror kudung tangan. Tak pada. Dia kata, dia pula rasa dia kena zalim. Padahal dia memang curi. Berapa? Hukuman yang dia kena tu atas dunia tu terlebih. Maka dia akan tuntut hak dia nanti di hari akhirat. Ni yang dikata ni tersebut dalam sebuah hadis. Jadi jangan lebih-lebih lah. Takut lidah tu lidah wali makbul. Jangan lebih sampai peringkat tu lah. Kalau susah-susah singgah je workshop, ganti lah. Dah habis cerita lah. Hati pun tak sakit, betul tak? Hati pun tak sakit. Kalau tidak nanti syak. Motor tu ke macam sama set mirror. Dia cakap motor tu pula curi. Dah nanti bergaduh pula. Ada rasa hati kata ni lah apa, macam-macam. Macam-macam benda bercakap nanti. Semayang pun jadi tak khusyuk. Macam-macam benda tak elok. Jadi Tamatkan perdebatan hati ni. Siapa ambil, kenapa hilang, siapa punya kerja. Dah, tamatkan. Supaya kita boleh solat dengan lebih lega. Kalau tidak nanti macam-macam lah. Apa dia kata? Ada seorang yang banyak memaki Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini dikata gubernur di zaman pemerintahan Umayyah yang selalu buat zalim. Gubernur dekat Kufah, tempat tu nama Kufah. Dia banyak buat zalim pada orang lain. Ada orang yang suka sangat memaki Al-Hajjaj, maka berkata kepadanya oleh seorang ulama. Apa ulama kata? Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang memaki Al-Hajjaj dengan lidahnya, seperti halnya Allah menyiksa Al-Hajjaj kerana zalimnya pada orang lain. Al-Hajjaj ni dia kena siksa lah sebab dia zalim pada orang lain. Tapi orang yang tak berhenti maki Amun dia ni, dia juga akan disiksa seperti mana Al-Hajjaj kena siksa. Ulama berkata pada zaman ni. Lepas tu lidah ni bahaya. Lidah ni bahaya. Lidah ni bahaya. Dia memang mudah mendoakan celaka pada orang lain. Terutama pada orang-orang yang dengki atau orang yang dia tak suka, atau orang yang dia rasa orang ni dah naya dia. Berbezalah dengan Rasulullah. Rasulullah jalan pergi masjid, orang baling kayu, daripada atas, orang baling barang-barang dekat tempat dia jalan. Satu hari dia jalan, tengok tak ada orang baling. Dia tahu yang baling ni ada seorang perempuan tua dekat atas yang tak suka dengan dia. Dia kata, mana perempuan tu? Orang yang bawah tu kata perempuan tu ada kat atas. So pelik, kenapa dia tak baling? Kenapa dia tak kacau aku? Rupanya dia sakit. Rasulullah pergi naik atas, tengok perempuan tua. Dia ambil makanan, dia suap. Masuk Islam perempuan ni. Masuk Islam perempuan ni. Kita cuba buat gitu. Ada kawan kita ni, dia dengki yang kita. Kita dapat maklumat. Bila kita dapat anugerah APC. Betul APC?
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Kita dengar dia ngumpat kita macam-macam. Kita dengar lah. Kita ni ada internet bergerak yang sampaikan maklumat ni. Ada telefon mekarat ni. Dia tukar sampai. Kau tahu tak? Dia tak setuju tau kau dapat. Dia gini. Kita tahu. Tapi depan kita dia tak cakap apa-apa. Dia orang bangsa kita ni memang gitu. Depan kita tak cakap. Tapi belakang kita dia cakap dengan kawan. Dia ni pakai aircon lah. Biasalah petani keluar. Dia ni biasalah. Dia suami dia baik dengan bos. Suami pula terlibat. Suami dia dulu satu UC dengan bos. Bos yang bagi APC ni. Dia tak ada benda pun. Dia biasa je. Tapi suami macam-macam lah cerita. Anak dia satu tadika dengan anak bos. Anak pula terlibat. Anak pula masuk filem ni. Macam-macam kisah. Saya kerja dulu, saya tahu lah cerita ni. Dulu kan kami di swasta, benda ni patutnya PNC. Kat sini saya tak tahulah. Kami di swasta dulu tak ada anugerah cemerlang. Orang-orang yang perform, yang ada panel kata dia perform, kalau orang lain dapat bonus 3 bulan, dia akan dapat sampai 8 bulan. Di swasta, di tempat kami kerja dulu lah. Patutnya benda ni PNC. Maknanya PNC ni private confidential. Orang lain tak boleh tahu. Tiba-tiba nanti bos pagi tak senyap. Bos pagi pun senyap. Pagi masuk bilik, dia bagi surat performance lah. Dia kata, tahniah lah. Awak punya kerja, company dah recognize, hargai. Dia tunjuk surat performance. Dalam tu dia katalah, awak mendapat bonus sebanyak 8 bulan gaji. Orang lain sepatutnya tak tahu. Sebab apa? Surat tu tulis PNC. Dan bos pun tak beritahu orang lain. Tapi selalunya bocor. Bukan saja bocor di kalangan staf. Orang luar pun telefon. Bang, aku dengar kau dapat 8 bulan. Orang luar, kontraktor, supplier boleh tahu cerita ni. Ada pihak yang tak amanah. Kenapa? Membocorkan rahsia. Mula cakap macam-macam. Kita datang cepat pun salah. Kita nak balik cepat 5 minit pun salah. Ni dia dapat 8 bulan. Belum 5 minit lagi nak balik, dah balik. Kita balik lambat pun salah. Ni lah budik balik lambat. Macam-macam serba tak kena. Betul saya cakap ni. Ini fakta yang kita tahu dalam bidang pekerjaan. Kenapa? Hati tak berapa cantik. Patutnya benda ni kalau rahsia, ialah rahsia. Tukang type surat tak boleh cerita dengan orang. Tak boleh cerita dengan WhatsApp dengan kawan dia. Dia ni dapat, dia ni tahu, dia ni dapat. Tak boleh. Kenapa? Memang tertib dia adalah PNC. Tapi kita tengok bukan dari dalam syarikat tahu. Orang luar pun tahu. Ada yang tak manah. Itu maksud dia ada tak manah. Ini benda ni banyak berlaku lah di organisasi. Jadi kalau kita tengok surat ni PNC, kita yang tukang type, kita kena cakap PNC. Maknanya orang lain tak tahu. Tak boleh snap masuk dalam WhatsApp group. Tak boleh. Berdosa. Haram. Dia kena faham haram ni. Haram hukum dia. Sebab tu setiausaha sini tak tahulah, kerajaan tak tahulah. Tapi kalau dekat swasta dulu, kalau sekretari yang bobor besar ni dipanggil confidential secretary. Setiausaha sulit. Sini ada ke dia sulit? Tahu sulit makna apa kan? Bukan susah. Orang kata sulit lah buat kerja ni. Setiausaha susah. Bukan? Jangan salah takrif. Maknanya dia ni memegang banyak mengetahui dasar-dasar syarikat kan. Dan dia tak boleh hebah. Ni patutnya sulit ni. Patutnya mulut dia kena zip. Patutnya dah. Tapi sulit telah tidak menjadi sulit. Kadang-kadang sulit menjadi kulit. Kulit orang semua boleh nampak. Habis. Rosak organisasi tau. Tu yang timbul dengki-mendengki. Doa ni celaka gini. Kenapa tu? Benda ni gini lah. Pindah-pindah gini yang berlaku. Patutnya apa yang sulit ialah sulit lah. Betul lah Amanah lah sikit. Kadang-kadang tak amanah. Orang tak amanah ni kau cerita macam-macam lah. Harga tender, pergi cerita dengan orang ni. Dia masuk banyak ni, kau masuk banyak ni. Ni semua tak amanah. Banyak orang buat Jaga-jaga lah Jaga-jagalah. Bila hati telah rosak, maka amanah itu dijadikan peluang untuk diambil kesempatan. Itu jadi punca dia gitu. Maka ada benda yang kita tak boleh cerita dengan orang.
ada benda yang kita boleh cerita dengan orang. Ada benda yang kita boleh cerita pada orang tertentu. Ada benda kita tak cerita dengan siapa pun. Hatta dengan pasangan kat rumah tak cerita. Kalau confidential pada kerja, jangan cerita. Takut dia ada kenal dengan orang yang patut tak tahu, dia cerita pada orang tu pula. Habislah, dia bocor melalui keluarga kita. Tak boleh, sebenarnya tak boleh. Tu nak kena betul-betul amanah ni. Tu dulu kan diorang ada buat kempen bersih cekak amanah tu. Nak kena amanah betul-betul. Kalau tidak nanti kita tidak dipercayai lah. Tak dipercayai. Jadi hati ni puncanya orang mendoakan celaka pada orang lain. Hati ni punca. Mana bukan manusia je. Batu pun tak boleh cakap. Turun bawah terlanggar batu. Celaka ni batu. Dia doakan batu pula. Dia masuk lift. Patutnya lift ni kalau kita masuk dia ada sensor. Pam, kita buka balik kan. Patutnya lah. Ini lift dah rosak. Lift dah lama. Masuk pun dia kepek kita. Celaka punya lift. Lift pula kena celaka. Lift pula kena celaka. Lepas tu pergi kerja on PC. PC tak boleh start pula. Celakanya PC. Allah, kenapa mulut jadi macam tu Buka file corrupted. Ni nak meeting ni. File corrupted. Dekat hard disk corrupted. Tak boleh buka file. Ini semalam dah siap. Celaka punya file. File komputer pun kena celaka dengan dia. Bila mulut ni nak berhenti mencelakakan orang lain? Tahu tak? Siapa yang mengatur tu? Dia kena kepet lift. Dia terlanggar batu. Nak celakakan siapa ni sebenarnya? Takdir tu. Betul? Dia punya PC tak boleh buka. Dia nak start motor tak boleh pagi tu. Siapa yang menakdirkan ni? Siapa yang mencampur tangan pada urusan manusia? Ini kena yakin betul-betul ni. Siapa yang menguruskan ni? Siapa yang melakukan? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan yang kita tak nampak. Pasti kita tak nampak. Allah tahulah dia buat baik untuk kita. Dia aturkan kita ni lagi, motor kita tak boleh start. Jangan cakap celaka ni motor. Jangan. Allah takdirkan kebaikan. Kalau boleh start, kau jalan, tak tahu kat depan tu ada apa. Allah takdirkan kita tak boleh start. Kita pergi cari bengkel lah, telefon, tiup motor lah, motor pancit lah, baru boleh jalan. Mungkin perjalanan tu hari tu melibatkan aksiden. Jadi kita dah doa pagi tadi, wa qini syarrama bi rahmatika syarrama qadait. Ya Allah, elakkan aku dia musibah. Betul. Allah takdirkan motor kita pancit. Kita kata macam mana boleh pancit? Jangan fikir-fikir, jangan fikir. Tayar baru. Motor baru. Semalam baru pam. Kenapa lagi pancit? Jangan tanya. Jangan tanya kenapa. Pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Pagi-pagi bawa marah. Jangan tanya kenapa. Pasti ada kebaikan. Sabar. Kenapa? Allah hari ni nak bagi pahala sabar kat aku sabar. Allah nak bagi. Kalau Allah tengok nak harap tahajud, tak tahajud. Nak harap baca Quran, tak ke mana. Nak harap zikir, tak tahu. Nak harap semayang awal waktu, 3.30 baru turun zuhur. Bukan orang sini. Orang sini awal-awal tengok, ramai datang. Bukan orang sini lah, contoh-contoh lah. Tapi Allah sayang dia. Mungkin dia ada khidmat pada anak dia. Malam tadi dia bangun, anak dia nangis. Dia sanggup bangun. Allah sayang dia. Tengok ni. Allah nak bagi dia pada sabar. Dengan cara apa? Pagi-pagi bos dah marah dia. Dia dapat pada sabar. Birai dihisap. Pada sabar ini tak dihisap. Banyak sangat. Allah nak bagi. Bos marah je. Duduk tempat balik. Senyum. Alhamdulillah. Ni kalau dapat macam ni para wali ni. Bos marah ni. Alhamdulillah. Bos marah lagi bos. Takkan satu je bos. Marah lah bos lagi. Pukul 10 kan marah saya Bos kata gila dah budak ni. Kena pergi kursus psikologi COVID-19. Pergi. Bos kata kau ni kena pergi psikologi bahagian ni. Apa benda kau gila sangat ni? Tu aku marah. Tak ada bos, saya dapat pada sabar. Senyum je. Wah, panik bos tau. Panik bos. Lain kali saya tak marah pun takut. Ini wali mana ni pejabat aku ni? Ini yang main-main doa makbul ni. Dia doa aku, kudung kaki aku ni kan. Bos nak marah tak jadilah. Tak marah dah. Datang lambat. Tak apalah. Lambat lagi bagus. Lagi lambat. Kalau dapat macam ni Allah, cakap ni mudah betul Okey, nanti sambung.
bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Ini larangan ke-8. Larangan terakhir. Lepas tu kita masuk lagi anggota yang keempat, nama dia menjaga perut. Ini semua bab, dikatakan bab tasawuf. Dia fardu ain ni fiqh, tauhid, tasawuf. Ini bab tasawuf. Okey, insya-Allah nanti kita sambung. Moga-moga Allah beri kita faham dan kita dapat amal apa yang kita belajar dan diberi kita kekuatan untuk ikhlas dalam beramal. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.